أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tahu apabila kita mengucapkan kesyukuran, Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita seperti yang mana Allah yang berfirman dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-7. Ya, di mana Allah mengatakan kepada kita, sekiranya kamu bersyukur, aku pasti akan tambahkan lagi nikmatku kepada engkau. Wala in syakartum la azidannakum. Ya, Allah kata ya. Wala in syakartum la azidannakum, ya. Jadi kalau kita lalu ingatkan tu, sepatutnya dia memberi panduan kepada kita, ucapkan syukur kepada Allah Taala kerana kenikmatan yang telah berikan, bukan saja dalam kehidupan kita seharian, rezeki dan harta, anak pinak dan sebagainya, tapi juga Allah memberikan ilmu kepada kita, ya, untuk kita jadikan panduan, ya. Jadi cara kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah bukan saja dengan ucapan di mulut, di bibir, tapi perlulah dibuktikan dengan amalan kita, ya. Jadi kehidupan kita macam mana, ya, pemikiran kita macam mana, prioriti kita dalam kehidupan macam mana, perlu kita selaraskan supaya dia selari dengan kesyukuran kita tadi, ya. Kalau kita ucap di bibir saja alhamdulillah, syukur, tapi perlakuan kita, program-program kita tiap-tiap hari tidak melambangkan kesyukuran, bermakna kita tidak faham apa yang dimaksudkan dengan mengucapkan kesyukuran. So dia mesti selaras dan selari, ya. Itu package dia kena kita faham. Sebab setiap suatu ni dia ada package dia, ya. Kalau package dia tu tak tepat, maka dia belum lagi mencapai tahap dan hasilnya, ya. Kalau tahapnya tak sampai, maknanya kemungkinan besar hasilnya tidak akan dapat dicapai, ya. Jadi okey, kita teruskan perkongsian kita membincangkan ayat-ayat yang masih lagi bersabit dengan alif lam ha, iaitu mengambil kata terbitan ilahun yang bermakna Tuhan, ya, dalam bentuk umum, bentuk nakirah, ya. Belum lagi dalam bentuk ma'rifah, ya. So ayat-ayat yang kita telah kongsikan selama ni daripada permulaan ayat, iaitu ayat yang ke 133 Al-Baqarah, ya, dan kita dah kupaskan tiap-tiap suatu bermula dari situ, semuanya dalam bentuk, ya, dalam bentuk nakirah, ya, maknanya masih lagi umum, ya. Kadang-kadang kita jumpa dalam bentuk wa ilaha, kalau jumpa bentuk ilahan, kalau jumpa wa ilahu dengan wa ilahukum, ada kita jumpa dalam bentuk ilahun, ada jumpa ilahin. Mana ilahin di sini? Min ilahin. Ya, so kita jumpa dalam bentuk ilahaini alihatan, ya. So banyak, ya, bentuk-bentuk kalimah ni digunakan di dalam Al-Quran, ya. Yani wa alihataka. So kita hari ini akan nyambung perkongsian kita di dalam beberapa contoh ayat di sini, iaitu dalam surah Al-A'raf. Rasanya semalam kita dah habis 4 sekali lah, ya, sebab yang ni adalah sama saja.
Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min dunin ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinah. Ya, so ini sama dua ni. So kita pergi kepada seterusnya, iaitu ayat yang ke-127. Ya, 127, di mana ayat tu mengatakan atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaruka wa alihataka. Ya, wa alihataka. Kalau kita waqafkan, kita baca wa alihatak. Ya, ya sebenarnya wa alihataka. Ya, so ka tu bermakna engkau. Ya. Jadi kita tengok dulu ayat ni sebelum kita mengupas apa dia wa alihataka. Ya. Cuma kita biasakan ayat ni dan kita buat penulisan dia. Ya. Penulisan ni dalam konteks ni kita perbetulkan tulisannya. Ya. Sebab tulisan tu dah ada dibagi contoh ni, cuma kita perlu perbetulkan supaya dia menepati dengan penulisan Rasam Osmani dalam Al-Quran. Ya. So macam mana kalau kita tak biasa, ialah kita tengok dalam ayat yang sebenarnya di dalam sini. Ya. Kita tekan di sini, dia hyperlink, dia terus pautan. Ya. Hyperlink tu ialah pautan ke muka surat di mana ayat ni akan ditunjukkan. Ini hanya sebahagian daripada ayat tu lah. Ya. So ayat sebenarnya ialah di sini, bermakna ayat Al-A'raf 127. Ayat sepenuhnya akan ditunjukkan di dalam di sini, and your God ni. Kita tekan di situ, dia akan bawa kita kepada ayat itu. Ya, iaitu di sinilah. Itu ayat yang sepenuhnya. Ya, 127. Muka surat tadi dia cuma mengambil daripada sini saja. Atazaru Musa ni, dia bermula pada sini dan sampai ke alihatak. Hanya sebahagian saja. Jadi untuk memahami ayat tu, kita kena tengok keseluruhan dia lah. Yang ni ayat satu, dia bermula wa qalal mala'u min qaumi fir'auna atazaru Musa. Ya. Wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak. Ya. So ini penulisan yang sebenarnya. Tadi bermula dengan atazaru Musa tu sampai ke sini. So kita lihat penulisannya terdapat perbezaan. Ya. Sebab penulisan itu adalah penulisan yang lama, ya, yang perlu diperbaiki sekarang. So kita biasakan mengeja dan menulis. Dalam konteks digital, kita boleh gunakan keyboard. Dia kena ke tambah kita beri tab lain. Okay. So keyboard yang dipanggilkan Arabic Lexilogos keyboard, ya, yang boleh membantu kita. So untuk permulaan, kita boleh buat latihan, ambil ayat tadi dan kita perbetulkan yang mana yang perlu diperbetulkan. Ya. Yang terbaiknya ialah tuan-tuan type keseluruhan ayat itu sendiri. Itu nak buat latihan menulis. Ya. Tapi untuk permulaan ni kita boleh copy je ayat ni, kita pergi ke Lexilogos ni, kemudian paste dekat situ dan kita betulkan, ya, yang mana yang perlu diperbetulkan. Okey. Cuba kita lihat yang mana yang perlu perbetulkan. Yang pertamanya ialah atazaru Musa wa qaumahu. Sini ada ha dipanggilkan ha dhamir muzakkar mufradah. Ya, ha dhamir muzakkar mufradah
yang apabila kedudukannya di antara dua huruf yang berbaris. Nah, tengok. Sebelumnya mim yang berbaris, selepasnya lam berbaris. So apabila ha dhamir muzakkar mufradah ni terletak di antara dua huruf yang berbaris, maka dia perlulah diikuti dengan mad silah. Ya, mad silah. Kadang-kadang dia mad silah qasirah yang pendek, ataupun mad silah tawilah yang panjang. So dalam konteks ni dia mengambil bacaan mad silah yang pendek lah, sebab dia bertemu dengan lam, bukannya bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan hamzah, so dia dipanjangkan, ya. Biasanya hamzah tu ialah hamzah qata', ya. So dia letakkan dengan tanda mad silah. Macam mana nak menentukan tanda dia, sama ada waw kecil ataupun ya kecil? So kita akan lihat huruf dhamir ha tadi baris apa, ya. Adakah dia baris hadapan ataupun dia baris bawah, ya. Baris hadapan ialah dhammah, baris bawah ialah kasrah. So kalau dia hu, maknanya dia berbaris hadapan lah, ya. So baris hadapan, jadi dia mengambil waw kecil, ya. Waw kecil, bukannya ya kecil. So dalam keyboard ni kita dia tidak ada waw kecil, tapi kita boleh pinjam yang ni, ya, tanda apa? Tanda dia kata apa ni? Thousand separator, maknanya tanda koma lah ni, ya, kamba, untuk mengasingkan nombor-nombor tu, ya. Biasanya nombor tu dalam 1000 kita letak di nombor ni lah, kita sebab tak ada waw kecil, ya. Tengok sini tak ada waw kecil, jadi kita gunakan tu lah, ya. So tekan di sini, so kita akan masuk dia sebagai mad silah. Waqaw mahu dua harakat, ya. Kalau tak ada mad silah tu kita akan baca seterusnya, ya. Waqaw mahu liyufsidu. Jadi salahlah pembacaannya dari segi tajwid, ya. So kena letakkan mad silah tu kan, dan dia panjangkan, dibaca sepanjang dua harakat, ya. Kemudian yang ni alif ni, dia bukannya alif saja, tapi dia alif ziyadah. So kita masukkan tanda sukunnya, bukan tanda sukun sebenarnya, tanda bulatnya, ya. Alif tu sepatutnya ada bulat di atasnya, jadi letakkan bulat. Liyufsidu menunjukkan dia adalah fa'il bersama dengan ya di sini, ya. Ya dengan waw alif ziyadah ni adalah fa'il kepada kata kerja yang ini, ya. Kata kerja ni ialah kata kerja fi'il mudhari' maklum, wazan keempat yang jamak, ya, dan mansub. Dia punya i'rab dia adalah mansub. Waw alif ziyadah adalah mewakili i'rab kepada kata kerja mudhari' yang mansub, ya. Waw alif ziyadah boleh jadi majzum, boleh jadi mansub, ya. Jadi kita kenal kenapa dia ada mansub di sini, sebab ada lam ta'lil ni. Lam li itu adalah dipanggil lam ta'lil, lam supaya. So maknanya supaya, agar, akan, ya, semua itu dalam bentuk li, ya. Okey, fil apakah yang perlu dibetulkan sini ialah ya ni apabila di hujung kalimah fi, dia tidak boleh mengambil titik lah, ya. Tak ada titik ya. So kita gantikan ya tu dengan ya yang tidak bertitik, iaitu ya inilah, ya. So fi itu baru betul lah, ya. Bukannya ya yang
bertitik ya. Alright, ini al-ardi. Al-ardi, apa yang perlu berbetulkan yang ni saja ya. Alif ni dia bukannya alif ya, alif lam ta'rifah. Kita nama alif lam ta'rifah tu kenapa ya? Sebab dululah. Sebab lama dulu penulisan tu menggunakan alif. Jadi dia sebut alif lam ta'rifah. Sebenarnya bukannya alif lam. Ya, sepatutnya sekarang ni dah kena ubah ya, iaitu hamzah lam. Ya. Yang lebih tepat ialah hamzah wasal. Ya, bukannya yang ni ya. Ni hamzah ni dia sepatutnya yang ni, bukannya alif. Jadi kita tukarkan kepada hamzah wasal. Jadilah al-ardi ya. Fil ardi. Okey. Lepas tu wayazaraka, okey. Wayazaraka bermakna dia meninggalkan ya, membiarkan ya. Meninggalkan apa tu? Membiarkan kamu ka. Dan wa alihataka yang mana perlu dibetulkan ialah yang ini saja. Alif yang bertanda panjang tu sebenarnya adalah sekarang ni ditulis dalam bentuk mad badal ya. Mad badal ialah hamzah khata' yang tanpa kaki diikuti dengan alif. Ya, sebab di sini ditandakan panjang di atas alif tu bermakna dia dibaca sepanjang 2 harakat ya. Iaitu sebab itulah sebenarnya sekarang ni ditukarkan kepada mad badal ya. So macam sekarang ni sebenarnya tuan-tuan, kalau ikut sekarang ni kita tak boleh baca dia, tak boleh sebut dia. Kenapa? Sebab alif adalah huruf mad, dia tak dibunyikan. Jadi kalau kita ikut penulisan ni, kita akan baca apa? Kita akan bacakan wa tu 2 harakat. Jadi wa lihataka. Kalau penulisannya ada sekarang ni, sebab tu kita kena perbetulkan ya. Sebab alif dia tidak boleh dibunyikan, dia boleh memanjangkan bunyi waw. Jadilah wa lihataka. Ya, sedangkan kalimah tu bukannya wa lihataka. Dia adalah wa alihataka. So ini kita tukarkan ya. So kita tukar ni kepada mad badal ya. So mad badal apa rupanya ialah hamzah yang tidak berkaki ni dan bariskan atas yang ni, baris atas yang ni. Okey, lepas tu diikuti dengan alif. Tu dia. Itu jadi sekarang ya. Wa alihataka. So ini sepatutnya penulisan dia ya. So mungkin ya. Mungkinnya wa alihataka, kaf ni dia dibaca satu ataupun 2 harakat. Wa alihataka. Ka satu harakat lah, dia tak ada alif tu. Kaf. Dalam doa tu kadang orang baca 2 dan atas. Baca satu lah, jangan baca 2. Kalau baca 2 tak tepat lah ya, sebab dia satu saja. Sama ada baca wa alihataka satu ataupun waqafkan, sukunkan wa alihatak. Sini satulah, sini sebab dia bersambung wa yazaraka wa alihatak. Ya, satu harakat lah. Okey. So ini penulisan yang sebenar ya. Kalau nak compare tadi, sebab kita dah perbaiki, kita tengok sekali lagi ya, supaya kita jelas. Ni yang original dia. Saya letak belah atas. Itu yang original tadilah ya, yang sebelum kita perbaiki ya. So itu terdapat beberapa tempat yang perlu kita perbaiki supaya kita betul-betul mengenal kalimah tu. Bukan kita baca saja ya, kita kena kenal kalimah ya. Sepatutnya
Sebelum tuan-tuan baca dan sebut kalimah tu, tuan-tuan kena kenal dulu. Ya, tapi masalah kita di Malaysia ni kita tak diajar macam tu ya. Dulu kita diajar untuk menyebut saja ya, membaca. Kita tidak ada diajar mengenal. Jadi kita boleh menyebut tapi kita tidak tahu ya kalimah yang kita sebut itu. Jadi bila kita jumpa ayat macam ni pun kita baca jugalah ya. Tapi kita tidak mengetahui salah dan betulnya. Doktor, atas zaru tu madi ke mudhari doktor? Atas zaru tu? Atas zaru tu fi'il madi ke mudhari? Saya tak jelas kan. Apa? Atas zaru. Ni adalah ni adalah hamzah istifham ya. Oh, okey. Hamzah istifham. Ta ni ialah fa'il kepada fi'il mudhari. Kan? Oh, okey. Kan lalu kita jumpa ta kan? Afala ta'qilun, ta tu apalah? Apa? Ta fi'il mudhari lah. So yang ni adalah fi'il mudhari. Ya. Okey, tazaru maknanya apakah kamu biarkan? Apakah kamu biarkan? Okey, ini sebenarnya apa? 3 huruf akar ni apa dia? Ya, tazaru ni kita kalau nak tahu dia ni sebenarnya 3 huruf akar dia ialah ada waw, zal dengan ra. Ya. Kalau bila waw adalah huruf illah yang pertama, so bila membentuk fi'il mudhari, waw tu akan digugurkan. Sebab itulah tak ada waw di sini. Jadi dia gugurkan, tinggal saja zal dengan ra. Sebab tu jadi tazaru. Kamu membiarkan. Tazaru Musa, kamu membiarkan Musa. Apakah kamu membiarkan Musa? Itu apa? Makna kepada kalimah ni. Jadi acuan dia apa? Yaf'alu doktor. Tazaru tu acuan dia yaf'alu. Dia acuan yaf'alu, ya, tapi dia ada huruf illah waw tu jadi digugurkan jadi yazaru. Okey. Dan tukarkan ya kepada ta lah. Okey, maksud tu. Okey, kalau kita tak sure, kita boleh minta bantuan korpus ni ya. Kita pergi ke korpus saya tunjukkan. Pergi ke ayat tadi. Okey, ayat tadi. Buka ambil word by word untuk ayat tu. Tekan word by word ni, dia akan keluar semua ni lah. Jadi ambil wa yazaru tadi, mana waqal alif ni atazaru. Ya, atazaru. So macam mana nak tengok 3 huruf akar dia? Tengok sini, fi'il mudhari ya. Yang hamzah tu ialah hamzah istifham, hamzah soalan. So tazaru tu adalah fi'il mudhari, sedangkan ta adalah fa'il. Jadi tinggal 2 huruf. Maknanya 1 huruf missing. 3 huruf akar dia mesti bermula 3 huruf akar. So 1 huruf tidak ada untuk menjadikan huruf akar. Ta ni bukannya huruf akar, dia adalah fa'il. You ni, engkau kan ya. Iaitu second person masculine tu. So kita tekan saja di sini ya. Tekan di sini. Tuan nampak kat sini, tu waw, zal dengan ra. Tu dia punya huruf akar dia. So dalam pembentukan kalimah, apabila dia membabitkan kalimah yang mempunyai huruf illah yang pertama kepada huruf akar ni, so dalam fi'il mudhari dia digugurkan ya. Dia digugurkan. Okey. Sebab tu jadi mulanya yazaru. Maknanya waw tu kalau acuan yaf'alu jadi yauzaru. Yauzaru ya. So Arab dia tak sebut yauzaru, dia sebut yazaru.
Jadi dia gugurkan waw tu jadi yazaru, kemudian ta tukarkan ya kepada ta jadi tazaru, kemudian tambahkan hamzah istifham. Jadilah atazaru. Maksudnya tu. Okey, fi'il mudhari' yang ra balik depan maknanya marfu' lah ya, marfu'. Korpus ni dia tak sebut marfu' ya. So kalau dia tak sebut marfu' tu maknanya marfu' lah. Sebab marfu' kepada fi'il mudhari' default dia marfu'. Jadi kalau dia tak sebut marfu' tu bermakna marfu'. Kalau yang majzum ataupun mansub dia akan nyatakan. Ya. So kalau dia tidak nyatakan tu mana dia marfu'. Okey, so balik kepada yang tadi. Tu ya. Atazaru Musa, apakah engkau, ta tu adalah engkau akan membiarkan Musa. Wa qaumahu, dan waw ni waw atifah lah. Qauma ya, kaum hu-nya tu siapa? Musa. Dan kaumnya, iaitu dan pengikutnya lah ya. Pada masa tu kaum Musa siapa? Pengikut dia lah ya, yang mengikut Nabi Musa. Kenapa ma beri atas? Sebab dia adalah maf'ulun bih ya, kepada kalimah atazaru tadi ya. Jadi untuk kamu membiarkan mesti ada objek dia. So di sini ada dua objek, iaitu Musa ya, Nabi Musa ni adalah mansub. Lepas tu bukan Musa saja, kaumnya pun mansub juga. Kaum ni adalah maf'ulun bih sani, yang kedua. Ni maf'ulun bih yang pertama, kemudian ada waw dia tambah lagi ya. So bermakna ini mansub, yang ni pun mansub juga ya. Jadi qaumahu adalah idhafah ya. Ini mudhaf dia, sebab tu ma tu tidak bertanwin ya. Dia tidak ada alif lam. Patutnya ada lam, tidak mesti ada tanwin, tapi sini dia betul menunjukkan ini adalah mudhaf. Hu tu ialah mudhafun ilaih yang majrur. Walaupun dia baris depan ya, dia baris depan hu, tapi hu adalah isim dhamir muzakkar mufradah yang majrur ya. Okey, kenapa dia kena mengambil hu, tak boleh hi? Sebab mim tu baris atas. Dia tak boleh hi. Kalau mim baris bawah barulah dia hi ya. Kalau dia bukan mudhafu ilaih, dia dalam majrur, wa qaumi, jadi dhamir ni mengambil hi, bukannya hu. Sekarang ni dia maf'ulun bih, dia kena mengambil baris atas ma tu. So bila ma baris atas, isim dhamir hu tu kena ambil hu ya, tidak boleh hi. Dalam kedua-dua keadaan, sama ada wa qaumahu ataupun wa qaumihi, hu dengan hi tu tetap majrur ya. Okey, saya kopikan ke sini supaya tuan faham. Okey, compare ke dia ya. Katakanlah kalimah bukan qaumahu tapi qaumi, so dia kena mengambil hi, dia tak boleh mengambil hu ya. Mengambil hi, tu cara dia ya. Wa qaumahu. Dalam ayat lain qaumi, jadi wa qaumihi. So dua-dua ni adalah idhafah. Dua-dua ni adalah idhafah. Jadi sama ada dia hu ataupun hi, dia tetap mudhafun ilaih kepada, yang ni kepada qauma, yang ni dia mudhaf ilaih kepada qaumi ya. Jadi hu ataupun hi ni tetap majrur. Ya, itu kita kena kenal dia betul-betul. Jangan bercelaru ya. Kita punya maklumat tu kena kemas. Ya, one by one tu kena kemas. Okey, dan keduanya apabila hu, dia akan mengambil mad silah waw kecil. Tetapi kalau wa qaumihi,
dia kena mengambil mad silah ya kecil, ya, tidak waw kecil, sebab ha tu baris bawah, so dia kena mengambil ya kecil. Ya, keyboard ni dia tak ada ya kecil, ya. So saya pun tak tahu apa nak gunakan ya kecil sekarang ni. Ya, rasanya tak ada. Wow, tadi kita pinjam yang ni, ya. Kita gunakan ni. Okey. Tu nak mengupas qaumahu, ya. Ini ada qauma adalah maf'ulun bih sani. Sani maknanya kedua. Ya, Musa adalah maf'ulun bih al-awwal, yang pertama. Okey, lepas tu liyufsidu. Ya, lam ta'lil. Ini dipanggilkan lam ta'lil, bermakna akan ataupun supaya, agar, ya, mengikut konteks. Ya, so dalam konteks ni dia memberi apa, akan, ya. Akan apa? Yang akan tu ialah ya dengan waw di ziyadah ni ialah mereka. Siapakah mereka ni? Mereka ni yang dimasukkan dalam ayat ni ialah Musa dan kaumnya. Musa dan kaum Nun itu menjadi mereka. Jadi mereka buat apa? Yufsidu, membuat kerosakan. Jadi yang berkata sekarang ni ialah siapa? Orang-orang kuat, apa ni, ketua-ketua Firaun, ya, ketua-ketua dan pengikut Firaun tu, ya, ketua dia lah, ya. Bertanya Firaun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya? Ya. Dan dia sambung lagi, mereka akan membuat kerosakan. Mereka akan membuat. Sebab tu dia mengambil bentuk mansub, dia tak boleh mengambil bentuk marfu' kerana belum berlaku lagi, ya. Mereka akan membuat kerosakan fil ardi, di bumi. Ya. Wa yazaraka, mereka akan meninggalkan kamu. Maknanya dia kata Musa ni akan meninggalkan kamu. Ka ni ialah Firaun. Yang berkata tu ialah siapa? Tengok ayat tadi, ya, di sini ayat dan sepenuhnya ialah ni al-mala'u ni, ya. Al-mala'u tu ialah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, ya, ketua-ketua kaum Firaun tu. Ya, kaum Firaun tu ada ketua-ketua dia, ya. Jadi ketua tu yang berkata kepada Firaun, ya, yang dia tanya, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya? Mereka nanti akan melakukan kerosakan di bumi, dan dia akan di sini mana akannya, ialah sepatutnya ada lam ta'lil, ya. Lam ni ada ta'lil, tapi sebab waw atifah ni dia tak perlu letakkan lam ta'lil, jadi understood. Sebab ada waw atifah ni, dia dah selaraskan sekali ya zaro ni dengan liyufsidu. Ini mansub, ini pun fi'il mudhari' yang mansub. Ini untuk singular, yang ni untuk jamak. Bila jamak mansub ada wa' li ziyadah, bila mufrad yang mansub dia tidak ada alif ziyadah, tetapi huruf terakhir itu dibaris ataskan, ya. Ra tu dibaris ataskan. Itu cara mengenal dia. Ka ni adalah objek dia, ya. Objek, ya. Dia akan meninggalkan engkau. Kau ni menuju kepada Firaun, ya. So dia akan meninggalkan engkau dan wa' atifah, ya. So wa' atifah kepada ya zaro ni, ini wa' atifah kepada ka, ya. Tambah ka tu dengan liha tika. Ini adalah maktuf dia. Maktuf kepada ka, ya. Bermakna apa mereka nak katakan ialah dia akan meninggalkan engkau dan juga Tuhan engkau. Itu, ya, apa tu, hasutan, ya, ketua-ketua Firaun tu kepada Firaun, ya, supaya Firaun mengambil tindakan kepada Nabi Musa, ya. Kita berhenti sini dulu hari ini, dan kita akan sambung besok, ya. Saya simpankan dia ni dalam apa tu,
dalam print screen tu, kita akan kupaskan besok kalimah wa'a lihataka, ya, ataupun wa'a lihatak, ya. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, doktor. Terima kasih.